والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثلاثون. قال الشبلي: لو ذقتم حلاوة الوصلة، وفي نسخة لو دفنتم لو دفنتم حلاوة الوصلة لعرفتم مرارة القطيعة. Itu cakap yang ringkas, tapi Masya Allah maknanya sangat dalam, sangat besar makna dia. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Syarah Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah bagi kita Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad karangan Amiril Mukminin fil Hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata dianya: wal maqalatu salasuna, dan bermula maqalah perkataan yang ke-30 daripada bab yang kedua, babus sunai, bab yang kedua, iaitu nasihat yang mempunyai dua patah. Bab yang kedua, maqalah yang ke-30, kata dianya: qala Syibli, berkata oleh Asy-Syibli, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, iaitu nama dia Dulfin bin Jahdar, itu nama Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Apa kata Syekh Abu Bakar Asy-Syibli? Dia kata ni tidak dengan nafsu dia, tidak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap melainkan wahyu daripada Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur melainkan semua datang daripada wahyu Allah Taala. Maka para anak didik Nabi, wali-waliullah, auliaillah, mereka tidak bercakap melainkan daripada futuhat, bukan wahyu. Wali tak dapat wahyu. Kalau mengaku wali dapat wahyu, itu kuali lah tu, bukan wali dah. Wali tak dapat wahyu. Tapi wahyu kalau dengan makna ilham boleh jadi. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala beberapa kali menggunakan kalimah wahyu untuk bukan Nabi. Seumpama semut
atau lebah. Wa auhayna ila ummi Musa, contoh kepada ibu Nabi Musa, perempuan bukan nabi. Begitu juga an-namlu atau an-nahlu, lebah, semut, itu pun ada di dalam Quran. Allah menggunakan kalimah wahyu. Maka wahyu situ bukan dengan makna wahyu pada istilah, tetapi wahyu dengan makna lughah, bahasa, iaitu ilham, dia panggil ilham. Itu tak mengapa. Kalau gitu para waliullah, para auliaillah mereka tak bercakap, melainkan futuhah. Futuhah ni mana pembukaan. Allah Ta'ala buka buka hati dia tu nak tutur, sehingga apa yang ditutur ke ialah perkataan yang hikmah, yang mempunyai kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bagi hikmat kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendak. Wa man yu'tal hikmata, maka barang siapa yang Allah Ta'ala bagi hikmah, kebijaksanaan, faqad utiya khairan katsira, maka orang ni diberi kebaikan yang sangat banyak. Itu maka para wali-wali Allah, mereka tu tak cakap melainkan futuhah daripada Allah. Sebab apa boleh jadi lagu tu? Sebab mereka tu mujahadah. Belum sampai ke maqam aulia, maqam wali. Mereka pun seperti kita juga, manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan zulumat, kejahilan, tak kenal diri, tak kenal Allah, banyak derhaka pada Allah zahiran wa batinan. Tetapi mereka mujahadah, mereka bersungguh-sungguh melawan nafsu, sehingga nafsu mereka mengikut apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu hatta yakuna, sehingga adalah hawahu, keinginan nafsu dia, taba'an lima jitu bihi, mengikut bagi apa barang yang mendatanglah olehku dengan dia. Kan kita ni ikut juga, ikut hak kita rasa nak ikut lah. Hak wajib kita ikut dengan sebab tak boleh wajib. Hak sunat pun kita ikut juga. Jarang-jarang kalau mari masjid semayalah sunat, kalau duduk rumah tak semaya lala dah. Hak haram banyak kita duk buat. Hak tak buat kita rasa nak buat, nak tahu. Hak buat dah tak taubat. Maka kita ni bukan wali. Apa? Sebab kita mukmin asiyun, orang beriman juga pada Allah, pada Rasul, tapi banyak derhaka pada Allah, pada Rasul. Mukmin yang derhaka kita ni hamba lah, bukan orang lain. Adapun waliullah ni mukmin taqiyun, mukmin yang bertakwa pada Allah. Apa? Orang mukmin yang duduk di tangga imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Duduk tangga tu. Maka nak sampai di tangga tu mujahadah lah senjata dia. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, nescaya kami tunjukkan baginya jalan kami. Maka mereka mujahadah, jid wali jitihad, bersisi lengan bercawak kota. Apa? Lawan nafsu dia. Nak banyak bergaul, berkhaluah. Nak banyak makan, poso. Tengok lawan gitu. Nak banyak tidur, berjaga. Nak banyak cakap, diam. Asum tu nak tu ni. Kan kita kan tak kan? Rasa lapar makan pula berhenti-berhenti sekat tak boleh nak masuk, bukan sekat kenyang. Tu. Kalau tidur kan, jawab dia subuh kejut kamu, bukan tahajud dah. Rasa duk sore tak sedap, kesik. Duk kedai kopi sedap sikit, ramai sai boleh bergaul ramai orang, yoya. Duk dia tak boleh kita, tak sedap.
Masa nak kena komo bang busuk mulut. Oh kena kecek semua. Kena ada orang cakap tu cakap kau ni habis banyak kita kesalahan. Maka orang waliullah banyak lapar, banyak berjaga malam, banyak berseorangan dan banyak diam. Maka kerana tu yu'til hikmata man yasha. Tuhan bagi kebijaksanaan bagi siapa yang Tuhan kehendak. Maka pertuturan mereka ni dipanggil kalimatul hikmah. Nah, kalimah hikmah. Kalimah hikmah. Cakapan yang bijaksana. Maka sebab tu Nabi kata, kalimatul hikmah. Satu perkataan hikmah. Yata'allamu biha ar-rajulu, yang dipelajari akan dia oleh seseorang, laki-laki perempuan tak ada kira lah, orang panggil babul iktifak. Sebut rajul tapi nak tak ada kira laki-laki atau perempuan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dia dapat dunia dan seisi-isi dunia. Sebab kadatil hikamu antakuna Qur'anan. Dekatlah oleh perkataan hikmah auliyaillah, para wali-waliullah, seumpama Al-Quran. Bukan Al-Quran, tapi seumpama Al-Quran. Pada pihak mana? Yakni tashbihnya pada pihak wajah syabahnya qaulan baligha, dia panggil. Perkataan yang menyampaikan pada jiwa-jiwa para pendengar, para mustami'in. Gitu. Tengok. Contoh, ini satu perkataan hikmah yang dituturkan oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Apa dia kata? Lau zuqtum, jikalau diberi kecapan pada kamu, diberi kecap, diberi rasa, halawatal wuslati, akan kemanisan sampai kepada Allah. Wuslah ni maknanya sampai pada Allah. Wasil ilallah, wusulu ilallah, ay al-qurbi ilallah, atau al-qurbu ma'allah, dekat hati dengan Allah, sampai dengan Allah, dekat dengan Allah. Itu bukan dengan makna hissi dah. Bukan dengan makna seperti kita ni dekat dengan masjid. Rumah demo mana? Rumah kawan dekat dengan masjid mana bagus dengan bulu. Dekat mana? Sebelah kanan, sebelah kiri. Tu orang panggil dekat hissi tu. Berapa kilometer? Boleh ukur selalu berapa batu, berapa jarak. Itu dia panggil dekat hissi. Dekat yang bahasa boleh dikesan dengan panca indera, dia panggil. Adapun dekat dengan Allah, itu bukan dekat hissi. Dekat, orang dekat dengan Tuhan ni, orang hampir dengan Tuhan. Apa hampir dengan Tuhan? 1 kilometer dengan Tuhan. 1 jengkal dengan Tuhan. 1 hasta dengan Tuhan. 1 meter dengan Tuhan, kau gitu? Bukan. Dekat situ dekat dengan makna maknawi. Apa makna dekat? Yakni nafasnya, turun naik hembusan nafasnya, ingatan jiwa akalannya tidak pernah putus-putus mengingati Allah. Itu makna dekat. Tak putus-putus ingat ke Tuhan. Bukan semaya saja. Oleh kerana semaya dia tu sampai pada hikmat semaya, kan? Dia kata innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tak ada Tuhan sebenar melainkan aku. Maka ibadat, sembahlah, abdilah, jadi hambalah kepada aku, dan dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku. Orang waliullah ni hikmat daripada semaya tu ingat ke Tuhan, hatta di luar semaya pun dia ingat ke Tuhan sama seperti di dalam sembahyang. Maka kerana tu dikatakan orang-orang waliullah mencapai maqam salatud daim, dia panggil sembahyang berkekalan. Apa sembahyang berkekalan? Yakni di dalam sembahyang dan di luar sembahyang hatinya sama mengingati Allah, nafas demi nafas. Gitu. Tak putus ingat pada Allah. Macam kita ni sama juga, di dalam sembahyang, di luar sembahyang apa? Tak ingat ke Tuhan. Sama juga, tapi lupa ke Tuhan. Dalam sembahyang lupa ke Tuhan, di luar sembahyang pun lebih-lebih lagi lupa ke Tuhan.
Pas bila kita ingat Tuhan? Bila kita ada hajat dengan Tuhan. Tu ketika tu baru ingat Tuhan lah. Sakit ke, adulah ya Allah, sakit ya Allah, tolonglah sembuh. Baru ya Allah. Nah, tu ada hajat apa? Baru ya Allah, kena bala coba baru ya Allah. Sebab tu orang wali di permulaan bidayah mereka nak jadi wali ni, nak menyucikan hati mereka ni, mereka gemar kepada balak. Nah, ujian. Susah, sakit, lapar. Sebab semua tu dapat mengingatkan dia kepada Allah. Gitu. Kita tak suka sakit, miskin, lapar. Kita suka sihat, kaya, senang. Tu kita lagu tu. Maka bila lagu tu lupa kita pada Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tuhan kata. Nah, sebenar Tuhan kata manusia tu pelampau. Bila dia dilihat kaya, tak berajak ke Tuhan. Memang. Nah, kita bila sehat, kaya, jalan pula lain macam dak tu ni. Melenggot, tak perhati kiri kanan dak. Bila kita kaya, sehat. Nah, tapi kalau tak ada duit, miskin, jalan tunduk. Nah, slow tengok kiri kanan. Nah, dalam hati ya Allah, ya Allah, baru ya Allah. Ya Allah, ada orang nak belanja makan aku ni. Sekarang tak ada duit lagi tu. Nah, itu lagu tu. Jadi orang wali Allah di bidayah mereka nak membersih jiwa mereka daripada aghyar akdar masih Allah. Sifat-sifat yang dicela aghyar akdar masih Allah, keruh-keruh duniawi barang selain daripada Allah, mereka lebih suka dengan balak, sakit, fakir, susah. Sebab perkara tu boleh mengingat dia kepada Allah. Tapi di nihayah, di penghujungnya, balak dan nikmat sama, puji dan cela sama. Nah, harta dan tahi sama, tak ada beza. Tu di nihayah dia. Sebab apa sama? Sebab dia tak tengok mata, dia tengok tukar yang memberi. Dia tak tengok orang yang memuji, orang yang mencela, tapi dia melihat perbuatan ya Allah yang menggerakkan orang memuji dan mencela. Maka bagi dia sama. Tu hak tinggi dia tu, tak ada berdegi. Nah, harta banyak pun tak melalaikan dia daripada Allah. Harta tak ada pun tidak mengeluhkan dia dengan Allah. Sama, tak ada beza. Orang mari harta mah dia suruh tepi tangga, orang mari harta tahi buat baju pun tepi mah, tepi tangga tak dia suruh letak. Sama. Kita tak sama. Orang mari harta baju, orang mari harta tahi ke apa, tak tepi tangga, tengok pun tak ambuh. Kata mah ni, mah lain dah. Senyap-senyap kata tutup langsir. Lah, lain. Orang puji, suka kita ngah. Orang caci, menata anak marah lah. Nah, orang wali tak gitu. Orang puji, dia senyum. Nah, orang caci pun dia senyum, tak ada beza dia. Sebab dia tak nampak makhluk. Dia melihat makhluk tapi dia nampak perbuatan Allah. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitu Allah fih. Tidak melihat mataku akan makhluk Allah, melainkan melihat hatiku, basirahku, kata orang wali, akan perbuatan Allah padanya, pada makhluk tersebut. Itu. Maka kerana itu orang wali di peringkat nihayahnya sama sahaja. Balak dengan nikmat sama saja, puji dengan cela, suka dengan duka sama, hidup dengan mati sama, tak ada beza dah dia. Itu dah. Kita tak boleh gitulah, jangan pura-pura. Ni, jangan pura-pura. Jadi kata Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, "Lau zuqtum halawatal wuslati." Kalau diberi kecak akan kamu kemanisan, akan kemanisan wasil ilallah, wusul qalbi ilallah, sampai hati kamu kepada Allah. Nah, dekat hati kamu dengan Allah. Apa makna dekat hati dengan Allah? Sampai hati kepada Allah, yakni nafah demi nafah. Nah, tak kuasa dia nak lupa pada Allah. Tak kuasa, tak mampu dia nak lupa Allah. Nah, dia tak mampu lupa Allah. Nafah demi nafah. Sebab dia tengok semua ni asar daripada Allah.
Nah. Tu. Dalam Quran sebut kan? Inna fi khalqis sama apa? Dalam Quran sebut li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ada dalam Quran sebut. Nah, sesungguhnya pada penciptaan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa hikmahnya? Li ta'lamu, supaya kamu ketahui annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah zat yang maha amat berkuasa dan bersepakai di zatnya sifat berkuasa. Itu. Jadi orang waliullah ni dia tengok makhluk ni. Dia tengok signboard Tuhan. Dia tengok alam ini, hatinya membawa ingat kepada tukar yang buat alam ni. Maka tak lepas, tak kuasa, tak mampu satu nafas luput ingatan dia daripada Allah. Tak kuasa. Bahkan nafas demi nafas turun naik 124,000 nafas sehari, ingatan dia dipenuh-penuhkan kepada Allah. Kita terbalik, nafas demi nafas tak kuasa kita nak ingat pada Allah. Dah. Lepas maya tu gak lopak selalu dah. Nah, kalau tu email baca ayat kursi dulu ke subhanallah alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Tarok nah, lopak selalu. Oh, sedih yang kita. Nah, umur tua tapi tak kuasa nak ingat pada Allah. Nah, tak mampu nak ingat pada Tuhan. Berat tu kita tu. Nah. Sepatutnya kita kena jadi seumpama waliullah mana? Tak mampu nak lupa pada Allah. Sebab apabila lupa kita pada Allah, lupa kita pada diri. Maka kerana itulah kita buat perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Memang kita lupa akan Allah. Tuhan kata jangan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Sebab فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Bila lupa kita akan Allah, maka lupa kita pada diri kita. Nah, kita lupa akan Allah, lupa pada diri. Nah, ingat pada Allah, ingat pada diri. Kenal akan diri, kenal akan Allah. Nah, sebab tu kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Kata Yazid Bistami, wa man arafa rabbahu fasadal jasada. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, maka mengenal akan Tuhannya, maka hancurnya nasa jasad dia. Apa? Yakni dia tidak memandang lagi yang zahir, melainkan mazharnya ialah Allah. Tajalli, ia tidak memandang yang zahir ini, melainkan mazharnya ialah Allah. Ia tidak melihat yang jali ini, melainkan majlanya ialah Allah. Itu lagu tu. Binasa jasad, tak memandang pada zahir. Apa? Yang ni dia nampak pada hakikat batinnya ialah Allah yang menjadi, Allah yang menggerak, Allah yang mendiam. Itu. Kata Yahya bin Maimun Ar-Razi ni sebenarnya dia ambil daripada sabda An-Nabi, iaitu hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Mawardi. Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam tanya kepada Nabi, man a'rafan nasu bi rabbih ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling mengenal ia dengan Tuhannya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, a'rafa bi nafsihi, mereka yang paling mengenal dengan dirinya. Itu. Dalam Yahya bin Maimun Ar-Razi sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maka itu bukan hadis Nabi, itu perkataan Yahya bin Maimun Ar-Razi. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang tutup guru dia tasamuh, dipanggil tasamuhun, bermudah-mudah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arafa dala khata'un. Silap, itu bukan hadis Nabi. Itu perkataan Yahya bin Maimun Ar-Razi.
tapi difaham daripada Quran dan hadis. Sebab Tuhan kata wala takunu kalladzina nasullah, jangan kamu jadi seperti orang yang lupa akan Allah, fa ansahum anfusahum, maka lupa ia akan dirinya. Lupa mereka itu akan diri mereka itu. Bila lupa mereka akan Allah, lupa diri. Weh, dekat tu. Dekat tu orang panggil. Ingat pada Allah, ingat pada diri. Lupa pada Allah, lupa pada diri. Ulaika humul fasiqun. Maka jadi mereka fasik. Apa fasik? Khuruj an ta'atillah, keluar meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tu. Maka sebab tu orang wali, usaha mereka setiap hayat kehidupan, setiap saat dan minit, sehingga setiap denyutan nadi jantung dan setiap turun naik nafas, 124,000 nafas sehari ni, mereka berusaha supaya tidak lupa akan Allah. Itu. Maka tu dipanggil maqam wuslah atau maqam wusul ilallah. Sampai hati kepada Allah. Itu maksud. Atau qurbi ilallah, dekat hati dengan Allah. Apa maksud? Yakni tak kuasa nak lupa pada Allah nafas demi nafas. Kata Abu Bakar Asy-Syibli, kalau mung diberi kecap, diberi rasa nikmat. Nikmat apa? Nikmat sampai kepada Allah. Nikmat nafas demi nafas. Ingatan kamu tidak boleh luput kepada Allah. La'araftum mararatal qati'ati, nescaya mengenali, mengetahui, mengenalah kalian, mengetahuilah oleh kalian mararatal qati'ati, akan kepahitan berpisah, berputus dengan Allah. Apa makna mararatal qati'ah? Ay al-qati'ati ay al-bu'di, jauh. Al-bu'di anhu ta'ala, mana jauh daripada Allah Ta'ala. Itu. Kayak kita terbalik. Ni. Rasa manis kita tu berjauhan daripada Allah. Rasa manis kita tu putus daripada Allah. Sebab tu sudah semaya, lega. Lega sudah semaya. Beres dah, semaya dah, lega. Kayak kita lagu tu. Kita ni manis putus hubungan dengan Allah. Manis jauh dengan Allah. Pahit dekat dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, asadoh. Sani baru Jumaat. Kayak gitu. Cepat dah. Sani baru semaya. Kayak kita lagu tu. Sani baru maghrib, isyak dah. Cepatlah masa. Mengeluh. Apa? Pahitnya kita nak dekat diri dengan Allah. Hari tu Ramadan dah. Ramadan pula. Aduh, kena puasa pula dah. Kayak gitu-gitu. Tu kita. Sebab kita terbalik. Mana? Rasa manis putus dengan Allah. Rasa manis jauh dengan Allah. Maka kita pun rasa manis, rasa apa? Rasa lazat, rasa sedap, rasa pahit, rasa cemuh, rasa benci dekat dengan Allah, rapat dengan Allah, ibadat pada Allah. Itu terbalik ni. Terbalik. Kalau kita nak rasa manis dekat dengan Allah, pahit jauh dengan Allah, tak dapat, tidak, dia kena mujahadah. Dia kena mujahadah. Mujahadah lawan nafsu pertama sekali. Karena itulah musuh yang sebenar-benar musuh. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Maka kita kena lawan nafsu jahat daripada ammarah, lawamah, hingga kepada mulhamah. Maka bila naik kepada mutmainnah, itu dia panggil babul wilayah, pintu kewalian. Apa? Nafsu dia tu mutmainnah, tumakninah dengan Allah Ta'ala. Itmainnal qalb, mana bertenang hati dia dengan Allah Ta'ala.
Nafsu inilah Allah Ta'ala suruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei nafsu-nafsu yang bertenang dengan Tuhan. Bertenang, nak manis tu kena naik lagi. Radiyah, mardiyah, kamilah tu baru manis. Ni baru bertenang, baru tenang dia. Nah, semaya tenang, puasa tenang, zikir tenang, baca Quran tenang, mengaji tenang, tak ada gundah. Kayak kita sebalik, semaya gelisah. Allah, semaya pula saat ni semaya dah. Allah, zikir lambat lah tu imam pun nak subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Apa salahnya? Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai lah, salah balik lah. Tak payah duk zikir wirid-wirid kayak gitu-gitu. Nah, tak bertenang kita dengan Allah Ta'ala. Nah, lebih. Maka nak sampai ke nafsu mutmainnah tu tak dapat tidak kena riyadhah, mujahadah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru ketika tu baru Tuhan akui kita tu hamba dia. Belum pada tu kita je hak mengaku kita hamba Allah. Barangkali kita ni sebenarnya hakikatnya ialah nafsu, hamba kepada makhluk. Hamba pada pangkat, hamba pada puji, hamba pada harta, hamba pada bini, pada anak, pada jawatan, ataupun hamba pada diri kita sendiri, nafsu jahat. Hamba pada hawa kita, nafsu kita. Orang yang sampai di makam tersebutlah Pak Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tu sampai situ barulah hawa, keinginan nafsu dia tu ikut semua hak Nabi SAW bawa datang. Habis. Fa innahu, maka sesungguhnya berpisah dengan Allah ni azabun azimun inda ahlillah, ialah azab yang sangat pedih di sisi ahlillah, di sisi wali-waliullah. Tak ada. Azab yang sangat pedihnya ialah berpisah dengan Allah. Seperti kita orang hak kasih ni lah, gawe. Bila pisah dengan marka dengan gawe dia, kasih dia, sedih. Nah, maka waliullah kasih dia kan siapa? Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin ni sangat ekstrim dalam cintanya kepada Allah. Maka perkara yang sangat menjadi azab yang pedih bagi orang wali-waliullah, auliaillah, ialah apabila berpisah hati mereka daripada Allah, luput ingatan dia mengingati Allah. Ketika tu azab sungguh, ya Allah, seksa, pedih bagi mereka. Tu kita terbalik. Habis itu kemudian kita nanti sambung lagi, wa kana min du'aihi Allahumma rzuqni lazzatan nazari ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqaika wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin semua, pada hari Rabu 2 minggu lepas, alhamdulillah, asrama pembinaan asrama pelajar di pondok Tanah Pondok itu sudah pun selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada hak berwakaf sejak daripada beli tanah sampai selesai pembinaan asrama pondok. Dan sekarang ni kita nak buat surau. Cumanya untuk pengetahuan para hadirin semua, bila siap bangunan asrama tu, hamba baru sedar diri. Sebelum ni tak sedar diri, dia panggil dia ni. Sebelum ni tak sedar diri, bila boleh tanah tu tak sedar diri, nak buat hak comel selalu sampai juta-juta. Jadinya tak jadi nak buat masjid sampai sejuta tu. Hamba kena bagi tahu jujur-jujur. Hamba dengung atas tu kata, kalau nak buat masjid sejuta kena ada 500,000. Bah bila boleh buat? Lah ni ada 110,000 je baru. Jadi buruk dulu bangunan asrama tu, barangkali baru boleh buat.
Jadi amo minta kontraktornya buat plan baru pula. Minta buat surau yang lebih kurang harga 300,000 lebih. Nah, kerana duit ada 110,000, boleh start dah kalau 300,000 lebih. Kemudian kalau memerlukan kepada penambahan pembesaran sampai kepada hak seperti kita nak hak besar comel begitu tu, tak perlu roboh hak dibuat dah, nanti hanya ditambah jadi besar. Jadi kita buat tu mengikut keperluan semasa. Jadi amo minta maaf sebab tak sedar diri sebelum ni. Bila siap ada bangunan pondok asrama tu baru rasa sedar diri nah. Jadi insya-Allah lah akhir bulan ni atau tengah bulan ni akan start lah orang panggil pembinaan surau untuk pondok tu insya-Allah. Jadi doa-doakan mudah-mudahan dipermudahkan pula oleh Allah Taala supaya cepat siap dan pelajar kita boleh pindah sana dan memulakan pengajian di tempat baru insya-Allah. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.